Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam. So, malam ni kita sambung pengajian ngaji tulis tesis untuk kebahagian definisi operasi, kan? Ada yang panggil definisi of term, kan? So, terma ataupun operasi penting dalam sebuah kajian perlu diperjelaskan dalam bab 1. So kita akan bincangkan dia, apa itu, kan? Apa itu definisi operasi dan bagaimana yang dikatakan sebagai definisi operasi itu penting, kenapa, dan bagaimana hendak ditulis dalam sebuah tesis dengan cara yang baik dan jelas dan boleh diterima oleh supervisor maupun penilai. Dan sesiapa yang baca tesis kita selepas ini akan lebih memahami isi dan konten dalam proses penulisan, iaitu bab 2 dan bab 3, bab 4, bab 5, bila kita mampu memperjelaskan dengan baik apa maksud term atau operasi itu dalam kajian ini. Jadi untuk malam ni ada 10 perkara penting. So ada 10 perkara penting. Mungkin ada yang berpendapat bahagian ini bukanlah bahagian, kalau kita buat silap atau error pun dia bukanlah jatuh dekat major correction. Saya jawab mungkin ya, tetapi nanti saya akan kongsikan ada beberapa perkara yang disentuh dalam proposal defense maupun viva apabila kita menulis dalam definisi operasi ini sambil lewa, dan akhirnya akan memerangkap diri sendiri apabila panel sendiri akan memegang kita punya definisi operasi itu, tapi kita mungkir ataupun kita tidak jelas sehingganya berlaku perbezaan pandangan ataupun kefahaman di kalangan researcher itu sendiri, kita sebagai student PhD dan master, dengan para penilai. Dan para penilai memang pegang sangat kuat apa saja yang you tulis dalam tesis, bermakna itu semua perkara penting, dan apa benda yang you tulis mestilah berkait antara keseluruhan tesis. Okey. Jadi kita pergi pelan-pelan 10 perkara itu. Nombor 1 adalah dalam konteks definisi sendirilah, maksud apa tu definisi operasi. Okey, dia menjelaskan konsep-konsep utama dalam penyelidikan. Nanti kita perdetailkan apa yang dimaksudkan konsep-konsep utama itu dalam memberikan kejelasan yang sangat baik bagi memudahkan pemahaman perkataan tersebut di setiap bahagian yang ditulis dalam tesis ini. Maksudnya perkataan itu sangat penting kerana dia memberi gambaran dalam konteks penerangan kita. Contohnya bila satu perkataan itu dipilih, katalah kepimpinan, bermaksud itulah maksud kepimpinan dalam tesis ini. Saya baca tu dekat bab 1 ke bab 2, bab 3 je, bila saya baca je kat mana-mana bab, saya faham, kepimpinan dalam tesis ni maksud dia macam ni. Jadi yang pertama kena tentukan apa konsep-konsep utama yang kita kena pilih kat sini. Nanti kita berdetailkan dan memberikan pemahaman yang jelas dalam tesis ini. Jadi siapa-siapa yang akan baca tesis ini kena faham maksud ini. Oh, ini maksud ni. Kalau aku baca tesis orang lain, mungkin maksud dia berbeza, tapi dalam tesis ini bila penerangan ditulis dalam definisi operasi ini, saya kena maklum, saya kena jelas ini membawa maksud dalam tesis ini. Jadi yang pertama kena tahulah konsep-konsep utamanya. Jadi kita akan kupas. Lepas tu bila menulis dapat memberi pemahaman, kefahaman dan penjelasan yang baik. Ialah kalau kata penjelasan yang tidak baik itu, saya selaku yang membaca tesis itu rasa macam kurang faham dan tak tahu ke mana dia punya fokus ataupun nak memperjelaskan secara relevan apa maksud perkataan ini dalam tesis ini. Okey, tu nombor 1 lah. Nombor 1 kena tahukan konsep-konsep utama, jelas dan memberi pemahaman dalam tesis ini. Ingat tu nombor 1. Asas dia kena tahu, itulah definisi operasi. Bukanlah kita cerita benda-benda yang bukan konsep utama, benda-benda yang saya rasa kurang penting, dia lebih kepada pemboleh ubah ataupun term yang lebih penting untuk kita beri kejelasan dan kefahaman yang baik. Itu nombor 1. Nombor 2, okey, dia sebut perkara kan, dia daripada
slide kepada satu slide ni dia memberi lebih kita faham. Okey, kita kaitkan dengan first slide dengan second slide. Okey, dalam second slide ni memang ada satu perkataan ni saya warna merah tu warna pink ni. Saya ada boldkan, cuba nak bagi faham supaya ini tesis kita, bukan tesis orang lain. Ini penyelidikan kita, bukan penyelidikan lain. Jadi dia bukan ambil kat glossary, dia bukan ambil kat tesis orang lain. Ini adalah tesis kita. Jadi siapa-siapa yang baca tesis ini akan faham, oh lain dia punya definisi operasi. Oh, kita kena betul-betul faham definisi operasi ni supaya nanti kita kalau baca tesis dia tak sesat ataupun kita jadi salah faham. Kita kena betul faham apa yang dimaksudkan definisi operasi ini. Jadi saya punya term ada masa saya kena baca slide sebab saya nak bagi penerangan saya tepat seperti mana dalam slide ni. Okey, nanti you all boleh refer slide dan tonton video ni atau dengar untuk dari segi penjelasan. Okey. Tapi kali ni slide saya agak lebih detail penerangan dia. Dia bukan jadi PowerPoint, dia jadi macam power text. Sebab bagi saya definisi operasi ni dia kena faham. Dia akan ada perbanyak persoalan, tapi kalau you all faham, kita tahu macam mana nak buat. Okey, kita tahu. Ni tesis kita. Kita masing-masing tahu apa dia nak kena buat. Tapi sebelum tu asas 10 perkara ni memang dia kena absorb lah. Okey. Nombor 2, ni term ni sebut definisi yang menjelaskan maksud perkataan ini dalam kajian ini, iaitu tesis ini secara ringkas, tepat, padu, relevan dan jelas. Kena ada semua ni, ringkas. Ya, kalau panjang sangat kita susah nak faham, sukar nak faham, nak ambil poin-poin yang penting. Kalau tak tepat, dia akan menyungsang, akan menyebabkan kita atau pembaca tu menjadi salah faham ataupun faham benda lain ataupun jadi tidak jelas. Kemudian dia tak padu is something like penulisan kita tu macam berbunga-bunga sangat, terlalu pasif sehingga kita tak nampak ataupun terlepas poin yang penting. Relevant, of course, setiap orang perkataan dia digunakan dalam pelbagai bidang, contohnya kepimpinan, dalam pengurusan pun ada kepimpinan, dalam pendidikan pun ada kepimpinan, dalam kejuruteraan pun ada kepimpinan. Jadi biar dia nampak dia relevan dalam bidang tu. Okey, dan jelaslah. Bila jelas tu kemampuan seseorang tu faham apa yang kita nak kita jelaskan, maksud perkataan definisi operasi tu dalam tesis ini. Saya ulangkan balik perkataan ni sebab dia sangat serius. Perkataan yang kita pilih, first slide tadi beritahu konsep utama yang kita pilih perkataan tu, ia adalah perkataan yang membawa maksud dalam tesis ini. Perkataan ini, kajian ini, tesis ini. Jadi kalau you copy paste definisi daripada tempat lain, bermaksud you mengcopy satu definisi kajian orang. Okay, you kena ada satu kesedaran dan ada satu prinsip yang kuat. Ini adalah perkataan yang memberi penerangan dalam tesis kita. Okay, dulu saya belajar zaman saya degree, saya nak hafal satu maksud tu, saya buka buku teks pergi kat bahagian belakang glossary. Okay, maksud glossary itu glossary untuk buku teks tersebut. Okay, saya refer buku teks lain, tu glossary untuk buku tersebut. Okay, kita duk ambil, kita duk hafal semua buku tu, jadi confused. Kena yang budak yang rajin sikit, kenapa buku ni definisi dia lain, kenapa buku ni definisi lain. You pun jumpa lecturer kata, lecturer cakap macam ni lah. Untuk definisi ni, kalau you banyak baca buku, tak silap, you ni jenis orang menghafal, memang you confused. Kalau you orang faham, tak ada masalah. Oh, faham, yang ni terang macam ni terang macam ni, tak apa, sebab dia lebih pada kefahaman. Jadi nak beritahu sebenarnya yang glossary kat buku teks tu membawa maksud perkataan itu dalam buku teks tu. Jadi definisi operasi dalam tesis ini kita kenalah tulis supaya orang yang membaca tahu maksud perkataan ini khususnya untuk tesis ini. Okey, itu yang saya tekankan. Okey, secara umumnya bab 1 ni, pengenalan yang kita tulis dalam bab 1 ni, pengenalan dalam bab 1 ni merujuk kepada pengenalan tesis. Bermaksud apa yang tulis dalam bab 2 nanti kita dah cerita dalam bab 1 pengenalan. Namanya pengenalan ringkas, pendek je, yang ada dalam bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Jadi tulis sifat orang dalam bab 1 dia pengenalan. Jadi definisi operasi itu berada dalam bab 1. Jadi dia kena tulis sifat dia dalam bab 1 itu pengenalan. Jadi dia kena tulis ringkas je. Tu dia kena faham. Sifat siapa-siapa yang komponen atau unit yang berada dalam bab 1
dia patut ringkas sebab dia sesi pengenalan, baru level 1. Okey, kita ada yang lebih detail nanti. Setiap perkara yang dalam bab 1, yang setiap perkara yang ada dalam bab 1 di setiap bahagian ada cerita penuh dia dekat bab 2 atau bab 3 atau bab 4 dan bab 5. Dan dia saling alignment dan berkaitan antara satu sama lain. Okey, sebab tu kadang-kadang saya cakap orang nak prepare proposal defense ni, okey, memang kena readykan bab 1, bab 2, bab 3 jalan serentak. Okey, ada supervisor minta buat bab 2 dulu, ada supervisor minta bab 3 dulu. Saya tambah sikit kalau boleh gerak sekali. Okey, tengah buat bab 2 tu tengok balik, kenal-kenal outline dalam bab 1. Okey, tengah buat 2.2, 2.3 tengok benda ni boleh masukkan 1.2 ni. Tak apa, masukkan, pindahkan dan terangkan dan kejelasan. Okey, nanti kita akan faham. Oh, patutlah dengar-dengar tu orang cakap bab 2 ni kena cerita detail. Tapi benda tu secara pengenalannya secara khusus dia pengenalan secara khusus dah cerita dalam bab 1. Okey. Saya ulang balik secara umum definisi operasi ni ataupun bab 1 ni pengenalan untuk semua bab. Bila penerangan definisi perkataan ini terlalu luas, okey, saya banyak gunakan perkataan tesis ini sebab nak beritahu supaya you jangan menulis hal orang, jangan menulis perkara lain. Fokus kita tulis definisi operasi untuk tesis ini. Bila you menulis penerangan definisi perkataan yang jadi terlalu luas, merangkumi berbagai perspektif, pelbagai situasi, akan mengundang kajian ini akan jadi tersasar ataupun tidak terfokus. Ia juga menyebabkan pembaca menjadi tidak jelas sebab dah terlalu luas dan banyak tadi dengan perkataan ini, dan akhirnya nanti yang pembaca akan membuat andaian sendiri yang tidak bertepatan maksud perkataan itu dalam tesis itu. Kan? Sebab bila kita dah cerita terlalu luas, menyebabkan pembaca akan merasa atau membuat andaian sendiri mengikut yang dia nak cerita panjang-panjang ni. Jadi jadi salah faham. Jadi penerangan kita yang luas itu jadi menyebabkan pembaca akan jadi salah faham ataupun membuat andaian sendiri yang tidak tepat membawa masuk perkataan itu dalam tesis itu ataupun tesis ini. Okey? Itu slide nombor 2. Jadi nak beritahu kita tulis perkataan itu perlu ringkas bertepatan dalam tesis ini. Okey, itu perkara nombor 2 yang you kena faham. Nombor 3, definisi ini ada dalam sebuah tesis. Definisi ini ada 2. Dalam sebuah tesis ada 2 perkara ataupun istilah definisi itu digunakan dalam sebuah tesis. Nombor 1, definisi operasi. Saya dah perjelaskan tadi apa maksud definisi operasi. Dalam tesis ada definisi apa lagi? Nama dia definisi konsep. Okey, saya jelaskan definisi konsep tu apa. Okey. Alright. Dia of course dia berbeza dengan definisi operasi. Dia kontra sikit dengan definisi. Memang niat dia dari segi istilah definisi samalah dua ini definisi. Tapi satu operational, satu lagi konsep. Okey. Konsep ni menjelaskan contohnya dari segi kepelbagaian perspektif. Kalau sebut leadership tadi, dia cerita leadership ni banyak jenis dia. Okey, dia cerita secara worldwide, daripada US, UK, Jepun, France, Itali, Singapura, Malaysia. Dia cerita luas. Okey, dari satu author daripada tahun 1940, 1950, 1960, 70, 80, 90, pelbagai author daripada tahun kini sampai tahun lama macam sejarah. Cerita terlalu luas. You dah salah konsep. Yang sebenarnya kita nak buat definisi operasi. Tapi sekarang ni dalam bab 1 you dah buat definisi konsep. Yang saya cerita tadi, yang definisi konsep tadi, definisi konsep tu dekat bab 2. Ya, sahabat-sahabat semua, dekat bab 2 tu kita cerita pelbagai perspektif luas. Ceritalah authors ni kata apa, authors ni kata apa, nak cover perspektif daripada luas sampailah ke Zoom dekat Malaysia ni. You boleh kembangkan seluruh luas tu. Itu namanya perbincangan dalam kajian literatur. Okey. Jadi definisi konsep lebih sesuai dalam bab 2. Okey. Jadi you kena faham definisi ada 2. Satu definisi operasi dekat bab 1, definisi konsep dekat bab
2. Yang kita cite sekejap, cite Abu, merujuk Ali, Siti pula berkata demikian. Ini menunjukkan bahawa setiap perkara ini sama juga dengan simpulan. Kemudian di luar negara mengatakan yang tu, yang kadang-kadang definisi operasi tu dekat bab 1 tu kadang-kadang bergerut dari penilai tu nak faham masuk perkataan ini apa benda lagi dia nak jelaskan kat sini. Aku nak ikut definisi perenggan pertama ke, nak ikut definisi perenggan yang kedua ke, atau aku nak faham semua ni. Yang tu yang kadang-kadang penilai membuat andaian sendiri kot. Ni kot masuk dia yang perenggan yang nombor 3 ni. Jadi nak kena jelas perbezaan. Yang slide nombor 3 ni nak jelaskan perbezaan antara definisi operasi dan definisi konsep. Definisi lagi sekali definisi konsep bab 2, definisi operasi dekat bab 1. Yang saya sebut tadi kan. Okey. Kemudian nombor 4 masih lagi dalam perkara-perkara elemen penting dalam definisi operasi. Perkara nombor 4, okey, perkataan operasi. Ini saya tahu, saya yakin ramai yang akan tanya soalan yang ni. Faham betul-betul. Okey, faham betul-betul. Perkataan operasi atau term atau terma penting yang saya sebut tadi, konsep utama, relevan dan bersesuaian. Okey, kita ada pelbagai bidang ilmu, pelbagai bidang. Jadi jangan membandingkan orang kualitatif, orang kuantitatif, orang sains, orang teknikal kejuruteraan, orang IT, orang pengurusan bidang agama dan sebagainya. Dia ada bidang-bidang ilmu dia. Sebab tu saya katakan sini dia penting, utama, relevan dan bersesuaian. Okey. Nombor 1. Okey, kita kena faham perkara nombor 1 yang paling penting dalam tesis adalah tajuk. Okey, dalam tajuk tadi ada tak konsep atau komponen penting utama tadi, relevan, sesuai yang perlu diletakkan dalam definisi operasi. Okey, itu penting. Kadang-kadang orang tengok tajuk, ini ada elemen penting dalam tajuk, kenapa tak jadikan definisi operasi? Kawan kata tak payahlah, tajuk ni tak apa, semua orang dah tahu. Sebab tu saya kata kat tadi, terma yang penting, utama, relevan dan bersesuaian. Refer slide 1, 2, 3 apa yang saya sebut tadi, supaya orang jelas faham konteks perkataan itu dalam tesis ini, kajian ini. Okey, kalau kita tak buat, okey, dia akan jadi orang jadi salah faham. Nanti ada orang tanya juga, semua perkataan nak letak kan? Saya kata relevan dan bersesuaian. You buat, you rasa perkara ni penting. Kalau tak jelas, nanti orang yang jadi salah faham. Berbincang dengan ASV nanti, jelaskan kat dia kenapa perkataan ni perlu ada dalam tesis. Jangan jadi finalizekan semua benda dekat supervisor. Ni tesis kita usahakan untuk buat, sembah dan bincanglah dengan supervisor untuk finalizekan benda ni. Okey, nombor 1 tajuk. Okey, nombor 2, dia juga perkataan itu yang katakan komponen penting atau konsep penting tu ada dalam objektif kajian. Perkataan itu ada dalam objektif kajian. Okey, kita sebut nak mengkaji, nak menyelidik, nak menyiasat, nak explore bla bla bla, sebut variable itu, sebut faktor itu, sebut perkataan itu. Jadi perkataan itu, variable ataupun elemen penting tadi itu perlu ada dalam definisi operasi. Yang ni kita geram ni, dalam objektif sebut perkataan itu yang nak kaji benda tu, tapi definisi operasi tak ada. Tadi tajuk, yang kedua adalah objektif kajian. Kemudian yang ketiga adalah persoalan kajian. Okey, dalam persoalan kajian kadang-kadang kita dah belajar kan alignment antara research background, problem statement, objektif, persoalan kajian dan hipotesis kajian. Dalam persoalan kajian tu sebenarnya dia lebih detail kan. Bila kita dah zoom lagi, dia lebih detail pada objektif. Jadi keluarlah variable ataupun term perkataan baru. Jadi perkataan itu pun perlu ada dalam definisi operasi. Nanti ada orang tanya juga, banyaknya perkataan definisi operasi ni, nanti bab 2 nak cerita apa? Orang tanya balik soalan tu. Tadi bab slide 1, 2, 3 dah beritahu dah. Jadi perkataan-perkataan komponen penting. Jadi kalau you sebut dalam objektif, sebut dalam persoalan kajian, maksudnya perkara penting. Okey, jadi kenapa anda sebut perkataan itu dalam objektif dan persoalan? Anda kata itu bukan penting, jadi tak payah sebutlah dalam persoalan kajian dengan objektif kajian. Kena faham tu. Okey, setiap perkara yang kita declare
dalam tajuk. Tajuk ni perkataan tak penting. Tajuk penting. Semua perkataan yang ada dalam tajuk tesis itu penting. Okey. Yang kedua, dalam objektif. Yang tiga, ada persoalan kajian. Okey, janganlah luas sangat. Perkataan the, is, perkata yang menghuraikan itu bukan term, itu bukan operational. Ambillah perkataan operational tu yang kita sebutkan tadi, term tu yang penting, konsep penting yang utama tadi. Okey. Tajuk, objektif, persoalan. Yang ketiga, untuk orang kuantitatif, dia ada hipotesis. Okey. Memanglah hipotesis tu ada dengan mengawal jantina. Jantina tu tak perlulah buat definisi operasi. Jantina merujuk terbahagi kepada dua, iaitu lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, susuk tubuh dia. Okay, you faham To be professional dalam tesis, bukanlah kata saya tak nak melawak, tapi serius tulis tesis ni, janganlah ambil dah macam marah je saya punya penerangan malam ni, jadi semua benda you letak. Tak, jadi seseorang yang profesional dalam penulisan tesis, ada perkara tu tak perlulah letak. Saya buat tingkatan 4, takkan nak buat definisi operasi. Apa tu tingkatan 4? Saya buat sekolah, takkan nak letak sekolah. Saya buat kat Padang, takkan nak cerita definisi Padang. Ambillah pemboleh ubah yang penting, yang perlu diperjelaskan. Okay. Terutama dari pemboleh ubah kajian elemen penting tadi. Okay, saya ulang balik. Kalau nak cek, pasti takut ada perkataan elemen yang tertinggal. Pastikan definisi operasi itu ada perkataan dalam konsep penting atau komponen penting dalam tajuk, objektif, persoalan dan hipotesis. Okey, faham Dah pergi slide nombor 4 ni. Slide yang kelima, dia sangat reflect dengan slide nombor 4, perkara nombor 4 tadi. Okay. Namun selain daripada tajuk, objektif, persoalan kajian dan hipotesis kajian, namun walau bagaimanapun ia melihat kepada kesesuaian bidang ilmu. Okey, ada juga definisi operasi itu menerangkan perkataan selain daripada tajuk, objektif, persoalan, hipotesis. Dari mana? Okey, reka bentuk kajian. Okey, mana yang lain daripada tadi? Dia boleh jadi ikut bidang ilmu. Okey, reka bentuk kajian, strategi, metodologi, kemudian analisis, proses penyelidikan, serta mana-mana yang sangat relevan, terutama terma atau operasional baru ataupun ada pengubahsuaian terma ataupun operasi tadi. Saya ulangkan balik, perkataan dalam buat design tu reka bentuk, kemudian kita ada strategi penyelidikan, kita ada metodologi, kemudian kita ada analisis, dan mana-mana perkara yang sangat relevan kena buat definisi operasi perkataan itu, terutama kepada operational atau term perkataan yang baru ataupun telah di redesign, diubah suai. Okay. Memang saya pegang tadi yang penting tadi, tajuk, objektif, persoalan dan hipotesis untuk slide yang keempat atau poin yang keempat. Namun atas kesesuaian bidang ilmu. Okey? Okey, jadi kesesuaian bidang ilmu tu kita pertimbangkan juga membolehkan sesuatu kajian itu menerangkan perkataan yang ada dalam reka bentuk kajian dia, strategi penyelidikan dia, proses penyelidikan dia, analisis penyelidikan, untuk dia beritahu mungkin terma baru atau basuai, ramai orang tak tahu. Perkataan itu ditulis berulang-ulang kali daripada chapter awal sampai chapter 5, tapi tidak ada perkataan itu diterangkan dalam tesis. Jadi saya bagi situasi kat sini supaya semua orang faham. Kalau saya tak buat tak apa. Itu saya kata ikut kesesuaian bidang ilmu. Ada yang multidisiplin dan sebagainya. Okey, kena faham dalam bidang ni. Bila kita buat tesis, kita ada supervisor dia. Walaupun kita sama dalam satu universiti, walaupun kita sama dalam satu fakulti, antara satu lecturer dengan satu lecturer lain ada pandangan yang berbeza. Dalam konteks ni, kita sebagai student PhD kena rasional, menulis dengan betul-betul baik, sembahkan dengan supervisor, buatlah keputusan bersama, decision making tu untuk kita faham kelebihan, manfaat dia kalau kita terangkan benda ni dalam definisi operasi. Tetapi ingat balik, kita nak cerita ni ringkas tadi, relevan, yang utama, tepat, padu, relevan
dan menjelaskan. Okey, dia tak perlu panjang-panjang. Okey, faham nombor 5 tu. Perkara yang nombor 6, okey, saya kena jelaskan sebab saya tahu lepas ni akan tanya soalan ni, berapa banyak dan sebagainya. You kena faham definisi operasi yang baik. Okey, biasanya dalam satu perenggan, kan, orang yang baca pun seronok, senang aku nak faham, betul-betul friendlynya tesis ni, memudahkan dan menyenangkan, senang aku nak faham. Ni baru bab 1, senang je aku baca tesis dia, baca muka dalam bab 1 dia 10 muka surat, sejuk hati penilai nak baca, senang nak faham. Bagusnya tesis ini sebab dia tahu kalau bab tesis pendek jelas tu senang orang nak faham, dan kita kena sabar sebab dalam tesis ada bab 2. Nanti bab 2 kita akan jumpalah luasnya pengkajian sebelum ini, dikembangkan, dikupas dengan satu persatu. Kaya je dengan penulisan. Setiap perenggan, setiap muka surat ada je ilmu baru yang saya dapat. Itu nikmat orang membaca. Okey, alright. Jadi bila tulis satu perenggan tadi, ini kerana penulisan yang panjang menyebabkan penerangan tersasar. Yang saya sebutkan tadi, dia akan tersasar. Ramai calon, ni bila kata penilai dan supervisor dan sebagainya, panel-panel, ramai calon pelajar master atau PhD diminta meringkaskan dan atau digugurkan sebahagian perenggan. Panjang sangat. Nanti penilai kata boleh tak you ringkaskan ataupun beberapa perenggan kat bawah ni buang je lah, kan, digugurkan agar lebih jelas dan bertepatan dengan pengistilahan definisi operasi. Jadi nak beritahu sesuailah dengan konsep definisi operasi. Yang tulis panjang-panjang ni kenapa? Jadi wajar penilai komen ringkaskan dan gugurkan beberapa perenggan dan ayat untuk memastikan kejelasan definisi operasi jadi lebih baik. Namun dalam konteks kita yang menulis, walaupun diubah suai, diringkaskan dan digugurkan, timbang tara balik perkara yang diminta gugur tu boleh diambil secara relevan untuk kita pindah dia dalam literature review. Jangan terus buang saja. Semua perkara yang perlu pengubahsuaian, digugurkan dan diubah sebagainya ada kegunaan di tempat lain. Lihatlah penerangan itu, jika relevan kita ambil, kita pindah dalam literature review. Kena faham komponen ke-6, kena redha, kena tahu bahawa nanti sampai dekat proposal defense dengan viva, bahagian ini akan dicantas, akan diringkas, akan digugurkan sekiranya terlalu panjang. Kita niat tulis panjang-panjang nak lebatkan muka surat. Kalau orang tanya saya macam mana nak jadi penulisan yang baik, nak cukupkan 80,000 perkataan. Okey, tempat yang bagus, yang matangnya untuk tulis sebanyak mungkin adalah bahagian penyelidikan sendiri. Dekat mana perbincangan. Kita dapat dapatan kajian ni 3 tahun, kita punya jenis proses. Bincanglah dapatan sendiri itu seluas-luasnya. Kan? Janganlah duk cerita hal orang, sesat je. Okey, dah sampai masanya pemberat markah tu. Kalau dijatuhkan 100%, markah yang paling banyak sekali dekat markah perbincangan. Okey. Jadi kalau tanya saya markah banyak kat perbincangan, maka tulislah banyak dekat perbincangan. Nanti kita pergi lagi bab perbincangan, saya akan bantu macam mana nak tulis perbincangan yang menarik, orang baca pun seronok dan diterima. Perbincangan yang tebal itu, yang banyak tu, yang panjang luas tu. Okey. Okey, yang kena faham itu yang slide yang ke-6 atau perkara yang ke-6. Perkara yang ke-7 adalah okey, kenapa definisi operasi itu berada dalam bab 1? Okey, sebab kita akan tulis perkataan itu selepas ni. Okey. Kalau macam tu kenalah cerita awal-awal, lepas pengenalan 1.2 kenapa tak buat definisi operasi? You jangan tanya saya lah kenapa, kan? Mungkin ada sebab dia. Okey, sebab tu kalau you faham balik kenapa research background, problem statement, objektif persoalan kajian.
Lepas persoalan kajian itu, ikutlah format universiti. Jangan bergaduh pula lepas ni. Universiti saya lepas persoalan kajian terus definisi operasi. Universiti saya significant of the study dulu. Lepas significant of the study, limitasi. Lepas limitasi, baru definisi operasi. Di tempat saya lagi awal, ikut je lah format universiti. Biasanya setiap universiti untuk bab 1 outline diberi. Check dekat website universiti masing-masing. Okay? Tapi kat sini nak beritahu, dia perlu berada dekat bab 1 sebelum kita pergi bab 2 yang besar tu. Perkataan ini dah diperjelaskan. Jadi saya selaku orang yang baca tesis ni, faham dah. Setiap perkataan saya jumpa tak adalah terkejut. Ni apa dia maksud perkataan ni? Manalah kita tahu ni. Saya ni profesor dah umur 70 tahun ni, term baru ni. Kesian orang yang baca tu. Jadi jelaskan dalam bab 1. Jadi masuk dekat sini perkataan yang sesuai dan amat perlu diperjelaskan dari awal lagi, iaitu bab 1 untuk memudahkan kefahaman pembacaan tesis ini. Okey, ini perkara yang you akan tanya juga. Tidak ada minimum dan maksimum. Dalam definisi operasi ni berapa perkataan nak? Dengar ni. Tidak ada minimum dan maksimum dalam kita nak meletakkan berapa perkataan dalam definisi of term dengan operasi ni. Saya yakin ada yang tanya soalan ni. Berapa muka surat? Berapa banyak? Saya katakan ni, tidak ada minimum dan maksimum. Tetapi kita kena tahu ini tesis kita. Sekiranya perkataan itu penting utama dalam kajian kita, kita kena tulis kerana dia dapat menjelaskan keseluruhan tesis. Jadi saya boleh katakan tadi tiada minimum dan maksimum, dia subjektif mengikut bidang ilmu masing-masing. Saya dah jumpa dah orang buat definisi operasi satu muka surat. Satu muka surat je. Kan? Definisi operasi ni macam-macam ikut bidang. Ada yang kena buat satu perenggan, ada yang buat macam peta minda, ada yang buat dalam bentuk figure. Terpulang kepada kreativiti masing-masing. Tidak ada markah special untuk dari segi kreativiti itu, tetapi dari segi orang yang melihat, nak tengok kepada kematangan yang menulis. Kadang-kadang bila kita cuba menukar visual itu supaya jadi lebih faham, lebih menarik untuk jadi lebih faham, itu bagus. Tapi kalau buat satu visual menyebabkan lagi confused, itu tak bagus. Okay, alright. Jadi katakan subjektif tadi mengikut bidang masing-masing. Begitu juga selain daripada bilangan perkataan yang ada tadi, tiada min dengan max, begitu juga dengan citation. Sekarang sekejap lagi nak cerita citation pula kan. Nak beritahu adakah definisi operasi ni perlu cite atau tak cite, perlu tak merujuk sesuatu authors. Nanti saya akan cerita bahagian tu. Tapi bahagian ni just nak beritahu bahawa tiada min max untuk berapa banyak buat citation. Nanti kita akan detail benda tu. Tapi ingat, tema utama definisi operasi ini, ringkas, tempat dengan kejelasan tetap menjadi fokus utama dalam pengistilahan definisi operasi. Walaupun tak ada kawalan bilangan min dan max, berapa perkataan letak definisi operasi dan berapa banyak untuk buat citation, tetapi pastikan kita berada dalam bab 1, berada dalam definisi operasi, perlu jelas dan relevan pemilihan setiap perkataan itu. Kita pergi perkara yang nombor 8. Nombor 8. Dalam slide ni saya macam menerang tau. Jadi saya takut you hilang point kalau saya letak PowerPoint nak kena terang. Jadi saya letakkan jelas sikit untuk slide ni. Saya rasa memang susah you nak jumpa. Dan saya sendiri pun selaku orang yang nak membantu, saya tak jumpa lagi slide yang sepanjang ini ataupun orang membicarakan detailnya definisi operasi ni. Saya rasa perlu tu saya perjelaskan supaya semua orang akan lebih faham. Perlu jelas bab 1 ni pengenalan, ulangan balik, pengenalan. Ia tetap pengenalan. Dia tak boleh ubah sifat dia. Jadi amat perlu untuk dibincangkan secara meluas dalam bab 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 bab. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Ikutlah masing-masing ada 6 bab, 7 bab, 8 bab. Tapi nak beritahu bab 1 pengenalan. Jadi kita kena tahu setiap perkataan yang kita letak dalam definisi operasi. Saya definisi operasi saya ada 15. 15. Jangan kata berapa range? Tanya lagi soalan tu. Kita dah pergi dah slide yang ke-8 dah. Katakan 15 tadi. Ini yang paling komponen penting yang sesuai untuk diceritakan dalam tesis ini. 15 perkataan tadi perlu diceritakan secara khusus, luasnya tentang
definisi itu jadi definisi konsep ya. Tadi definisi operasi ni definisi konsep. Tadi definisi operasi tadi ada 15 perkara tadi itu perlu diceritakan secara meluas dalam bab 2. Kalau dia sesuai dalam bab 2 lah. Kalau dia bab 3 dalam bab 3. Kena cerita balik dia. Yalah, tadi bab 1 dalam bab pengenalan. Cukup dah maksud pengenalan yang jelas itu. Tapi perlu dikembangkan. Dan kembang kat mana? Dalam bab 2. Bab tu namanya perbincangan literatur. Bab 2 tu. Jadi bincanglah seluas bab perbincangan. Jadi dari segi statistik atau matematik, kalau ada 15 perkara tu kena bincang dalam bab 2 dan bab 3. Ikut kesesuaian. Dicadangkan agar penerangan penuh. Tadi masuk definisi konsep. Dicadangkan kenapa kita kena cerita penuh balik dekat bab 2, agar penerangan penuh dari segi kepelbagaian perspektif bagi setiap perkataan operasi terma ini dengan membincangkan secara meluas. Macam mana tu? Secara worldwide, pelbagai perspektif pandangan authors. Dari mana? Dari artikel jurnal, tesis, buku laporan. Perbincangan ini menjelaskan perkembangan ilmu. Tujuan dalam literature review ni, kalau kata kenapa kena kembangkan dalam literature review pula? Dalam literature review ni cerita penuh, cerita lebih meluas dia untuk menjelaskan perkembangan ilmu telah berlaku dari pelbagai perspektif, dari kepelbagaian dapatan kajian bagi memperkayakan pengetahuan dan status semasa terkini. Kan bila kita buat literature review tu, site orang ni, site orang tu, cover luar negara, cover Malaysia, dapatlah kepelbagaian teknik macam mana buat penyelidikan, kepelbagaian analisis, kepelbagaian dapatan kajian yang dapat memperkayakan maklumat orang yang membaca tu, pengetahuan, dan juga tahulah apa perkara atau status semasa yang berlaku ketika ini. Okey, tu nombor 8. Okey, nombor 9. Okey, orang yang baca tesis pula. Orang yang baca tesis ni, okey, orang yang baca tesis ni perlu terima. Okey, saya ni kalau baca tesis ni saya kena ambil satu konsep tu. Apa saja yang pelajar tulis ni aku kena terima dulu. Sebab aku kena hormat ni tesis dia. Kalau aku tak baca definisi operasi, kan aku baca bab 2 kan sangkut-sangkut. Kalau mengaji tajwid, kena faham dulu. Kang baca Quran kan sangkut-sangkut. Macam ni lah. Definisi operasi tu saya kena tahu betul-betul. Jadi pembaca tesis ini perlu terima, hormat dan mendalami definisi operasi ini, ataupun definisi terma dan operasi ini yang telah ditetapkan oleh penyelidik ataupun yang telah dituliskan oleh PhD dan master student ini. Ini kerana definisi ini menggambarkan maksud dan situasi sebenar dalam tesis ini, ataupun maksud tu, perkataan tu memberi situasi dan penerangan perjalanan dalam tesis ini. Ini juga mengelakkan kami penilai dan pembaca salah faham dan dilihat dari skop yang berlainan. Jadi kita nak baca mudah je baca tesis ni. Jadi kita bacalah definisi operasi dia supaya kita boleh faham secara mendalam apa maksud perkataan ini dalam tesis ini, supaya orang yang baca tesis ini tidak salah faham, mengandaikan perkara lain atau terkeluar daripada skop kajian. Okey. Kemudian nombor 10. Okey. Sila berhati-hati dalam pembentangan proposal, okey, ataupun dekat Viva. Okey, kenapa saya cakap benda ni? Okey, just nak buat peringatan. Sila berhati-hati semasa ataupun kita alert. Dah kurang sikit lah kalau kita dah sedar benda tu. Berhati-hati semasa proposal defense dan Viva. Ini situasi dia. Okey, calon banyak terperangkap pada bahagian ini. Okey, setiap perbuatan dan penerangan kita akan dirujuk kembali kepada definisi operasi. Okay, apabila penilai atau baca tesis, kalau dia dapat ada rasa keraguan, sangsi, tidak faham dengan jelas apa pergerakan ataupun terma dalam penyelidikan ni, dia akan patah balik dekat definisi operasi sebab dia nak faham. Sebenarnya dia nak buat apa dia? Cuma kita baca definisi operasi balik supaya kita tak sesat. Dia niat dia macam tu, niat dia murni. Okey, tapi persoalan akan timbul. Okey, contoh kat sini sering diuji contoh. Apa maksud perkataan ini dalam kajian ini? Saya rasa macam saya jadi macam keliru.
Sebab baca dekat bab 1 tadi definisi operasi dia macam ni. Tapi bila you terang dalam literature review bunyi macam ni dah pula. Bila tengok kat perbincangan jadi lainan pula. Jadi apa sebenarnya maksud perkataan ini? Kan? Dia banyak lah kan. Lagi apa contohnya? Kalau dalam segi bab metodologi atau literature review, boleh tak jelaskan you punya DV? Apa maksud perkataan DV ni? Dalam kajian ni dependent variable you prestasi. Apa maksud prestasi ni? Saya tengok dalam kajian prestasi sekian. Tanya soal sidik, tanya sekian. Tapi bila saya tengok definisi operasi, maksud dia jalan lain pula. Jadi macam mana kita nak jawab dalam situasi ini? Jadi sering diuji. Contoh tadi apa saya kata, maksud perkataan ini dalam kajian ini. Kenapa penerangan anda berbeza dengan definisi operasi? Bila kita ditanya, kita jawab. Tapi penerangan kita berbeza seperti maksud yang dalam definisi operasi. Fras penilai. Kita pujulah baca nak bagi faham definisi operasi. Kita nak hormat, kita nak ikut dan mendalami. Rupanya yang tukang tulis pun tak faham apa dia tulis. Dia pun tak pegang prinsip yang dia tulis dalam operasi tadi dengan term tadi. Okey? Dalam definisi operasi tak menyebut hal ini. Kenapa anda menganalisis dan berbincang di luar perspektif dengan skop? Nampak tak ni? Kita tulis dalam bab 1 tu macam agreement definisi operasi tu nak bagi orang jelas. Padu, tepat, relevan. Penyudahnya kita yang ingkar. Kita takut penilai yang tak faham apa yang kita tulis. Rupanya kita yang mengingkar dengan perbuatan tangan sendiri yang kita tulis tu lah kan. Dia punya penutup dia, calon gagal membezakan operasi term dengan konsep yang lebih yang kita panggil tulis umum dari spesifik. Maksudnya kita ni calon lebih pada melakukan kesilapan menulis definisi operasi dalam bentuk yang umum, yang konsep yang lebih umum, tetapi tidak faham pengistilahan definisi operasi itu yang patutnya lebih fokus kepada kesesuaian dan relevan dalam tesis ini. Okey, saya ada ralat sikit kat sini bila saya buat penerangan 10 ni, saya rasa macam 11. Ada satu slide mungkin saya buat tadi saya terpadam. Okey, saya nak perjelaskan sini, you take note lah. Okey. Bila sebut citation tadi, saya tertinggal satu slide. Bukan tertinggal, saya rasa mungkin ada replace slide tadi. Take note, dia jadi yang ke-11 lah. Walaupun dalam slide ni tulis 10, tapi yang ke-11. Saya cerita dia macam ni. Okay. Ramai orang tanya. Ini isu juga, ini perkara penting kan. Patut jadi perkara yang ke-11 lah. Dia bukan extra, dia ke-11. Okay, yang ke-11. Okay. Berapa banyak yang nak cite dalam definisi operasi atau term ni? Berapa banyak yang kita nak kena cite dalam definisi ni? Okey, saya jelaskan kat sini Okey. Nombor 1, okey, kalau perkataan itu biasa dan keusahawanan, kepimpinan, contoh perkataan sustainable dalam kajian yang luas ni, satu dunia ni mungkin ada 1001 definisi. Ada 1001 definisi. Okey, berbalik pada 10 slide tadi, you all dah faham. Jadi ini saranan saya, ambillah satu citation yang lengkap, okey, yang membawa maksud yang tepat, yang relevan dalam tesis ini. Okey, ambil satu dulu, ambil satu yang terbaik. Sesuainya definisi itu bertepatan dengan maksud dalam tesis kita ini. Okey, situasi dia cukup ke satu? Okey, dalam situasi yang kedua, kadang-kadang satu citation tak cukup. Saya convert dalam statistik, dia mungkin baru jadi 60% kejelasan. Dia ada 40% missing. Okey, kita ambil citation yang kedua. Tapi ingat, citation yang kedua itu untuk saling melengkapi. Dia bukan bertindan. Maksudnya tadi dah cite yang A membawa maksud 60%, kita sambung 61%. Maksudnya citation kedua tu menjadikan lebih faham. Jadi kedua-dua citation tu saling lengkap dan melengkapi. Dia bukan bertindan. Kan? Dah dua tu pun tak cukup 100%, baru 90%. Bagi membantu kejelasan kedua-dua definisi yang kita citekan tadi, kita boleh guna ayat sendiri pula. Kita berperanan kat sini memastikan dua citation tu diolah dengan cantik supaya dia lebih jelas dan faham. Kita boleh gunakan ayat sendiri untuk fahamkan kat sini.
Jadi kenapa nak buat macam ni? Saya tengok orang lain tak cite. Ni justifikasi. Agak sombong dan angkuhnya kita. Bila kita tahu perkataan itu banyak di luar sana, takkan dalam 1001 tu takkan tak ada satu pun yang bersesuaian. Jangan diukurkan bilangan. Kalau jumpa satu tu jelas, cukup satu citation tanpa ada yang kedua, tanpa guna tambah ayat sendiri. Tapi kenapa kita kena tambah yang kedua untuk melengkapi yang pertama tadi? Kenapa kita perlu olah dengan ayat sendiri, tambah lagi sikit? Mungkin kita punya pemolik ubah ataupun komponen penting tu Unix perlu diubah sesuai untuk beri penjelasan yang tadi. Jadi kalau tanya saya, kesimpulan dia yang tadi, yang ni point yang ke-11 ni, kita kena cite, okay? Tapi dalam bidang ilmu ada yang tak payah cite sebab benda ni memang baru. Okey, kena gunakan ayat sendiri sepenuhnya. Jadi kalau tanya guna ayat sendiri sepenuhnya boleh? Boleh. Nak cite? Boleh. Cuma saya jelaskan kat sini orang yang cite. Okey, kalau ada satu yang sesuai cukup. Perlu yang kedua. Kalau kata kedua, ada yang ketiga cukup. Tapi biarlah ketiga tu saling lengkap dan melengkapi. Dan untuk saya tahu banyak dalam bidang sains sosial especially dia perlu. Namun dalam konteks kajian ini juga bermaksud jadi digunakan ayat dia sendiri. Jadi boleh. Jadi saya dah pernah jumpa tesis yang gunakan citation, saya jumpakan tesis yang tak gunakan citation, saya jumpa tesis yang gunakan beberapa citation. Tapi saya nak jelaskan lagi sekali bagi kita yang nak menulis, bila ada citation, cite lah yang betul-betul membawa maksud dalam tesis ini. Okey, untuk definisi operasi ni, ada orang kata nak cite yang lama atau cite yang baru. Saya jelaskan kat sini Sebab di definisi operasi ketepatan tu yang paling penting. Sekiranya tiada pilihan, 1949 itulah definisi yang terbaik, yang paling tepat nak menggambarkan tesis kita. Jadi ambillah 1949. Okey, tak ada option lain. Tapi kalau ada dua option, 1949 dengan 2020. 1949 dengan 2020, contoh nampak beza ni. Hampir sama. Ambillah 2020 daripada ambil 1949. Tak payah cite dua-dua. Ambil satu dah cukup. Dia ni pioneer apa semua? Pioneer tak pioneer kronologi tu semua kat part 2. Kita nak satu supaya orang baca tu faham. Itu je tuntutan dalam definisi operasi. Okey? Kalau diberi pilihan lagi pula, ada banyak authors, benda sama je, semua redundant. Carilah orang-orang yang kita tahu dia pakar bidang tu, dia expert benda tu, yang terbaru itu pilihan. Jadi bila ada pilihan, ambil yang terbaik, quality authors dengan tahunnya. Kalau tak ada, memang ada 1947 je, ambil benda tu dan sebagainya. Okey? Jadi itu kena faham dalam definisi operasi itu. Okey? Yang lebih menjadi tuntutan kat sini adalah kejelasan yang betul-betul jelas, dijelaskan dengan baik, membawa maksud dalam tesis ini. Minta maaf atas kekurangan saya. Okey, sepatutnya ada 11 perkara penting tapi 10 je perkara penting. So saya sudahi dengan slide yang terakhir ini sebagai penutup untuk kita siri yang ke-6 dah maksudnya hari yang ke-11 untuk penerangan definisi operasi. Saya harap makin jelas. Saya tahu ini skop kecil je definisi operasi, tapi saya tak naklah ada gangguan dalam bentuk penulisan. Saya tak nak ada gangguan semasa proposal defense dan viva, dan jelah supaya bab satu tu tak dicermarkan. Jelah bila dah tulis panjang sangat kat definisi operasi, bab lain semua cantik, very nice. Sampai kat definisi operasi dah mula hanyut dalam lautan definisi. Terlalu luas pula. Tanya kenapa? Sebab nak banyakkan muka surat. Saya tak ada sebut satu pun tadi istilah perkara yang sebut nak banyakkan muka surat. Yang kena ringkaskan dan digugurkan ada. Okey? Ingat, kalau boleh kita nak cuba mengurangkan kesilapan dalam tesis. Banyak menulis akan menyebabkan banyak berlaku kesilapan. Bila banyak berlaku kesilapan dalam penilaian viva contohnya, dia akan dihitung dari segi masa. Lagi banyak buat silap, dihitung masa. Tu ada boleh nak bagi sebulan, betul bagi 2 bulan adalah dapat serta. Sebab kita mengukur kemampuan masa yang perlu diberikan kepada pelajar atau calon tersebut untuk menyelesaikan pembetulan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf sebarang kesilapan, kekurangan.
Mungkin tertekan suara saya, tertekan nampak macam jerit. Niat saya cuma nak menekankan aspek tu penting. Saya nak semua orang berjaya, semua orang dapat manfaat apa yang saya ada. Kurang lebih saya mohon maaf. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam.